Nak tengok munafik yang masih berbaki, contoh bila sampai di sempadan bumi Kan'an. Bumi Kan'an tu adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ni bumi yang aku janjikan untuk kamu. Tapi sebelum kamu dapatkan bumi ini, dalam bumi ini ada penduduk dia. Jadi kamu kena berperang dengan mereka, lawan mereka, dan Allah jamin pula peperangan dan perlawanan ni akan dimenangi oleh kamu. Mana tuan-tuan nak cari? Kita nak berperang ni, nak mengharapkan kepercayaan jaminan daripada manusia pun tak berapa harap. Kalau kita ni duduk dalam tentera, pelatun mana-mana lah, komander kita kata kita akan berperang dengan komunis ni dan aku jamin kita akan menang, tu pun dalam dua lagi jaminan tu. Mungkin jaminan tu sebab komunis ada 40 orang, kita satu pelatun 400 kata. Tentera dia senapang patah, kita machine gun apa-apa. Jadi bagi jaminan, confirm kita akan menang. Belum tentu. Tapi ni siapa yang bagi jaminan? Allah bagi jaminan. Kamu perang, aku bagi kemenangan pada kamu. Last sekali apa jawab dia? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajaklah Tuhan kamu sekali pergi berperang. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Ni manusia apa ni? Manusia yang benar-benar beriman ke manusia munafik? Manusia munafik lah ni. Beria-ria kami taat pada Musa, kami setia pada Musa, kami menyokong Nabi Musa. Bila datangnya perintah Allah suruh berperang, perkataan celupak inilah yang keluar daripada mulut mereka. Tapi bila celupak macam ni, Allah hukum mereka sesat di padang teh berapa tahun? Sesat di padang teh berapa tahun? 40 tahun tuan-tuan, sesat tengah padang pasir. Tak boleh gambarkan. Kalaulah kita umur 20 pada masa tu, baru jadi cikgu, 40 tahun pencin terus. Keluar-keluar tu pencin, dah 40 tahun duduk dalam tu sesat. Kita masuk tu umur 20, sesat 40 tahun, keluar pencin terus. DG 52, tak ada masalah. Nah, habaknya tu hukuman yang Allah bagi. Bila mereka lepas zaman Nabi Yusha. Itu kisah kan, Nabi Yusha dengan tertahannya matahari panjang lah kisah tu. Okey. Oh, ni baru nak masuk tafsir ni. Tadi mukaddimah saja, tak apa. Alang-alang payah nak datang kan. Okey, ni kita baru start baca. Tadi nak suruh nampak lah, nak suruh nampak apa yang Allah nak jelaskan dalam surah ni. Baik, naslu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami membacakan kepadamu, mu tu kembali kepada Muhammad. Kami membacakan kepadamu wahai Muhammad min naba'i Musa, sebahagian daripada kisah Nabi Musa, wa Fir'aun, dan juga Fir'aun, bil haqq, dengan kebenaran, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang mahu percaya. Baik, Allah nak menceritakan kepada Nabi Muhammad melalui kisah Nabi Allah Musa dan kisah Fir'aun dengan benar. Maksudnya kisah ini adalah suatu kisah yang pernah terjadi sebelum zaman kelahiran Nabi Muhammad. Jauh rentang masa antara kedua Rasul ni. Tapi peristiwa ni adalah peristiwa sebenar. Peristiwa yang secara hakikat dan realitinya pernah terjadi di atas muka bumi. Sudah jadi satu kenangan sejarah tentang seorang Rasul yang bernama Musa dan seorang pemimpin atau penguasa yang bernama Fir'aun. Dan ini juga memaknakan penceritaan ini supaya kamu menghayatinya seolah-olah kamu menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala kamu sendiri ataupun seolah-olah kamu menghadiri peristiwanya. Itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir.
Sebab tu bila kita baca kisah-kisah Nabi dan Rasul ni, dia cuba bawa kita untuk kita masuk, untuk kita selami dalam framework pengkisahan tu. Maksudnya menghayati sungguh-sungguh, bukan sekadar baca, bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham, tapi penghayatan di sebaliknya. Bukan kata, oh kamu tahu tak cerita Nabi Musa? Oh aku tahu cerita Nabi Musa. Kamu faham tak perjalanan cerita? Aku faham jalan Nabi Musa. Berakhir di situ biasanya. Yang Al-Quran nak kepada kita, kita menghayati, kita masuk dalam framework dia. Penceritaan tu, apa hikmah-hikmah, apa yang tersurat dan tersirat di sebalik kisah tersebut. Bukan saja tahu, bukan saja kenal, dan bukan sahaja faham. Liqaumi yu'minun, bagi mereka yang beriman. Baik. Bila Allah gabungkan nama Musa dan Fir'aun, di sini memaknakan kepada kita bahawa satu benda yang besar dan penting ialah, ni poin dia, hubungan kekerabatan ataupun hubungan kedekatan seseorang individu dengan individu yang lain bukanlah jaminan untuk keselamatan dirinya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, sekiranya dia menolak dakwah kebenaran yang sampai pada dia. Okey, dah nampak tak? Dia punya pointer. Dia punya pointer, hubungan kekerabatan ataupun hubungan kedekatan seseorang dengan seorang individu yang lain tu bukan jadi jaminan untuk keselamatan dunia dia, lebih-lebih lagi jaminan untuk keselamatan akhirat dia bila dia berlaku sombong, menolak kebenaran dakwah yang sampai pada dia. Itulah yang berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun mempunyai hubungan kedekatan dengan Musa, hubungan kekerabatan dengan Musa, kerana Fir'aun tu ialah bapa angkat dan Musa itu ialah anak angkat. Bapa angkat dan anak angkat walaupun bukan datang dari keturunan yang sama, darah yang sama, tapi mempunyai hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun, mendapat asuhan daripada isteri Fir'aun, makan makanan dalam istana Fir'aun, minum minuman dalam istana Fir'aun, pakai pakaian daripada istana Fir'aun, mendapat pengalaman dan kehidupan bersama Fir'aun. Dekat ke tak dekat? Dekat. Tapi bila kebenaran dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada bapa angkat dia, inilah hakikat yang sebenar, inilah kebenaran yang sebenar. Kamu kena percaya, kamu kena beriman kepada Allah yang menciptakan dan menjadikan semua. Cerita bla 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 bla. Kawan ni pula berlaku sombong, meninggikan diri, menolak dakwah kebenaran yang disampaikan oleh anak angkatnya. Jadi tak ada jaminan keselamatan dia di dunia, apatah lagi jaminan keselamatan di akhirat. Banyak contoh-contoh sebelum ni hubungan kedekatan Nabi Nuh dengan salah seorang anak dia. Bapa Nabi, anak tu anak Nabi. Tapi bila dakwah kebenaran ditolak, itulah yang berlaku. Nabi Ibrahim dengan bapa dia Azar. Anak Nabi, bapa bukan Nabi, anak dakwahkan bapa, bapa tolak kebenaran dakwah anak. Apa yang berlaku kepada bapa Nabi Ibrahim? Isteri Nabi Lut. Nabi Lut Nabi. Dia tu siapa? Isteri Nabi, bini Nabi, pasangan hidup Nabi. Tapi bila Nabi Lut dakwahkan kebenaran, dia tak mau dengar. Dia nak bercampur juga dengan geng-geng tu. Jadi akhirnya apa berlaku? Itulah habuan dia, baik di dunia mahupun di akhirat. Nah, habaknya hubungan yang dekat. Poin di sini, ayat ni nak menyatakan benda yang sama apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad dan kafir musyrikin Mekah. Nabi Muhammad dengan kamu tu hubungan yang dekat, sama-sama bangsa Arab, sama-sama suku Quraisy. Tapi kalau kamu menolak dakwah Nabi Muhammad, dakwah kebenaran, dakwah tauhid yang benar ni, jadi tak ada jaminan keselamatan untuk kamu. Contoh, Abu Lahab. Abu Lahab tu siapa dengan Nabi?
Pak saudara Nabi, pak saudara betul. Tapi bila dia menolak dakwah Nabi, itulah habuan dia di dunia, habuan dia di akhirat. Bahkan Allah rakam nama dia dalam satu surah Lahab tu. Tabbat yada abi lahabin, kita duk baca sampai hari ni. Tu habuan yang Allah bagi pada dia bila menolak dakwah. Bukan dia tolak dakwah orang kampung sebelah. Bukan dia tolak dakwah daripada orang wilayah negeri lain. Anak saudara dia sendiri, Muhammad. Tapi berbeza kalau yang menerima, seorang lagi bapa saudara Nabi yang menerima. Siapa? Singa Allah, Hamzah, pak saudara Nabi juga. Tapi dia mak lain-lain lah dengan Abu Lahab tu. Bila terima, itulah habuan dia di dunia, habuan dia di akhirat. Dia jadi orang yang mulia di dunia, mati syahid di dunia, besok dia akan dapat kenikmatan yang Allah janjikan. Tapi ada seorang lagi, pak saudara Nabi juga, yang jaga Nabi sejak kematian datuk dia, Abu Talib. Sayang tak kat Nabi? Sayang. Jaga tak kat Nabi? Jaga. Protect tak Nabi? Protect. Defend tak Nabi? Defend. Cuma dia tak mau masuk Islam saja. Dia ada habuan dia. Dia bukan macam Abu Lahab. Abu Lahab ni bukan kata dia tu tak nak terima dakwah Nabi, dia buat macam-macam kat Nabi. Hak yang ketiga ni sifat dia sayang Nabi, kasih Nabi, jaga Nabi, pelihara Nabi, makan minum Nabi, protect, pertahan Nabi, tapi cuma dia tak mau terima Islam saja. Ada habuan untuk dia.